Muhammad Farid Sulong. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan untuk saya sama-sama membahas pindaan akta pada kali ini. Ucapan tahniah saya ucapkan kepada Kementerian di atas pindaan kepada Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan saya tengok pindaan ini merangkumi beberapa aspek penting dalam akta ini, termasuk penambahbaikan prosedur keuangan, kebajikan pekerja, tempoh ahli ataupun anggota Suruhanjaya dan yang lain-lain. Dan saya menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memberikan beasiswa kepada pekerja dalam industri perkhidmatan air, dan sudah semestinya inisiatif ini bukan saja dapat meningkatkan motivasi para pekerja tetapi juga merupakan satu pelaburan jangka masa panjang untuk meningkatkan tenaga kerja berprestasi tinggi yang diperlukan oleh negara. Namun begitu, untuk meningkatkan proses penentuan pemberian beasiswa, saya ingin mencadangkan agar kuasa penuh yang diberikan kepada Suruhanjaya dilengkapi dengan semakan dan keseimbangan yang sesuai. Adalah lebih elok agar Suruhanjaya menubuhkan satu panel ataupun jawatankuasa penilai yang terdiri mungkin daripada wakil Suruhanjaya sendiri, dan yang pentingnya perlu ada pakar-pakar industri yang berkaitan. Dengan langkah itu kita dapat memastikan bahawa pemilihan calon yang layak menerima akan dilakukan dengan lebih teliti dan lebih efisien sejajar dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja berprestasi tinggi. Dan saya percaya dengan penubuhan jawatankuasa ini juga ianya boleh membolehkan Suruhanjaya menjalankan tugasnya dengan efisien dan mempunyai fleksibiliti dalam pengurusan tenaga manusia. Saya ingin ambil kesempatan untuk mendapatkan penjelasan juga daripada pihak kementerian. Apakah bentuk garis panduan atau ketetapan yang untuk melindungi hak pekerja supaya kita dapat mengelakkan daripada penyalahgunaan kuasa atau ketidakadilan terhadap pekerja. Dengan pindaan akta ini, kita perlu memastikan bahawa Suruhanjaya juga perlu bersiap sedia untuk menghadapi cabaran semasa seperti fenomena El Nino, dan menurut Met Malaysia, fenomena ini dijangka meningkat pada penghujung tahun ini sehingga awal tahun hadapan dengan kebarangkalian melebihi 90%, dan fenomena ini boleh menyebabkan cuaca yang tidak menentu, termasuk kekurangan bekalan air. Oleh itu, pihak Suruhanjaya perlulah mempunyai persiapan yang cukup untuk menguruskan situasi sebegini dengan cekap dan berkesan, terutamanya di kawasan yang mempunyai tekanan rendah, termasuklah di kawasan Parlimen Paik Sulong. Jadinya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya, sejauh manakah kesediaan pihak kerajaan dalam menyediakan pelan tindakan mitigasi dalam menangangi perkara ini. Dan yang terakhir, saya ingin merujuk kepada perubahan berkaitan tempoh penggal ahli Suruhanjaya. Dalam pindaan ini, tempohnya dipendekkan kepada 6 tahun, dan langkah ini memang dialu-alukan dan dia akan memberi peluang kepada Suruhanjaya supaya lebih fokus dengan lebih khusus dan selaras dengan pemilihan ahli-ahli Suruhanjaya yang lebih relevan dengan teknologi terkini, dan dalam masa yang sama pindaan ini juga memberi peluang yang lebih luas kepada para pakar untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mereka. Walau bagaimanapun, saya nak minta kementerian juga pastikan bahawa perubahan ini tidak mengorbankan kesinambungan dan kelestarian Suruhanjaya dalam supaya boleh menumpukan kepada kelangsungan organisasi dan kebolehan untuk meneruskan perancangan jangka panjang. Sebab ianya penting agar segala usaha dan rancangan yang dibuat dapat diteruskan dan diperbaiki daripada semasa ke semasa. Dalam konteks pindaan ini, kesinambungan ini adalah kunci dan dia perlu menjaga kesinambungan agar memberi
antara memberi Suruhanjaya kuasa yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan cekap dan dalam waktu yang sama juga memastikan kewujudan mekanisme pengawasan dan accountability yang cukup. Dengan itu Parit Sulong menyokong pindaan yang dicadangkan.